Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik anak-anak murid sekalian, hari ini kita teruskan dengan tajuk bidang akidah. Iaitu pelajaran yang ke-10, muka surat 81, Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, kita terus kepada takrifan. Siapakah dia Ahli Sunnah wal Jamaah? Okey, kalau kita tengok Ahli Sunnah wal Jamaah ini ialah kumpulan majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang kepada dua perkara, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Menerusi siapa? Okey, para sahabat, tabi'in serta tabi'in. Dalam apa? Dalam melaksanakan prinsip akidah, syariat dan akhlak. Okey, baik. Kita terus pergi kepada nama lain Ahli Sunnah wal Jamaah. Maksudnya bukanlah nama tu statik pada itu, dia ada diberi nama As-Salafus Saleh, Sawadul Azam, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Ahlul Hadis. Okay, itu antara nama-nama yang kadang-kadang diambil daripada pengasas mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Okay, seterusnya kita tak boleh lari daripada dalil Quran. Kenapa kita kena ada satu pegangan yang betul? Kerana dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang betul dan lurus, maka hendaklah kamu menurutnya. Jangan kamu menurut jalan-jalan selain daripada Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah. Tak boleh ambil apa yang selain daripada Islam, benda tu akan jadi sesat. Okey, baik. Seterusnya kita pergi pada prinsip. Yang ni penting ya, prinsip ahli sunnah atau kita kata kepercayaan. Ada 6 semuanya. Kita pergi satu persatu. Okey, yang pertama ialah iman. Iman ialah kepercayaan serta kepercayaan serta keyakinan dalam hati. Satu, pengakuan yang lidah dan beramal dengan perbuatan sebagai bukti kesempurnaan iman. Maksudnya kita bukan boleh percaya je, kita kena ada lafaz. Okey, percaya satu, percaya dengan Allah dan Nabi. Satu. Kedua, kena ada lafaz. Kita kata lafaz syahadah. Apa dia lafaz syahadah? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iaitu tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dan yang ketiga, kita beramal dengan perbuatan. Perbuatan ni kita boleh kata kita ambil daripada rukun Islam tu. Yang pertama solat. Ni penting lah. Ni asas, ni semua orang kena buat. Tak boleh pas-pas pada orang lain. Puasa, zakat dan haji. Okey. Okey, baik. Seterusnya kita tengok kepada prinsip. Okey, Ahli Sunnah wal Jamaah ni mengatakan manusia dicipta oleh Allah. Segala perbuatan manusia dicipta oleh Allah. Namun, manusia diberi pilihan atau kehendak untuk nak buat atau tidak. Nak buat atau tidak. Dan dalam pilihan dan kehendak tersebut ada dosa dan pahala. Okey. Contoh, kita ni kenapa diberi pilihan? Kerana manusia ni Allah cipta satu-satunya makhluk yang ada akal. Okey, disebabkan ada akal ini, manusia boleh buat pilihan. Kita ada Allah, nak ikut atau tak nak. Okay. Dalam membuat pilihan ni, kalau kita kata perkara tu benda yang betul Allah suruh, ikut dapat pahala, tak ikut dapat dosa. Dan seterusnya nanti adalah peringkat-peringkat yang seterusnya. Okey, baik. Prinsip yang ketiga, meyakini kewujudan perkara-perkara ghaib, seperti dalam Al-Quran dan Sunnah. Okey, perkara ghaib ni bukan yang kita sebut-sebut hantu dan sebagainya, tapi perkara yang disebut dalam Al-Quran. Yang kita kecil hantu-hantu tu kan. Sebenarnya dalam Al-Quran ada sebut tentang jin. Minal jinni wal insi kan. Lagi apa? Syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian hari akhirat.
dan lain-lain. Banyak lagi sebenarnya yang disebut dalam Quran. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada prinsip yang keempat. Kita pergi pada prinsip keempat. Okey. Prinsip kelima, salah. Okey, iaitu syafaat Rasulullah adalah dengan izin Tuhannya. Termasuklah syafaat baginda untuk pelaku dosa besar kerana mereka masih dikira beriman. Okey, menurut ahli sunnah wal jamaah, orang yang melakukan dosa besar, apa dia dosa besar? Apa contoh dosa besar? Dosa besar ni adalah dosa-dosa yang disebut dalam Al-Quran secara jelas. Contoh apa? Mencuri. Lagi apa? Mengumpat. Dosa besar tu ya. Mengumpat dalam surah Al-Hujurat sebut. Zina. Lagi apa lagi? Dan macam-macam lagi lah yang disebut dalam Al-Quran tu. Ahli Sunnah Jamaah kata masih lagi dikira sebagai beriman. Dan dia layak menerima syafaat Rasulullah dengan syarat dia bertaubat lah dan dengan izin Allah. Bukanlah maksud orang mencuri semua boleh terima. Dia bertaubat lah. Kan? Bertaubat daripada perbuatan dia yang dosa besar tu. Okey, dan yang terakhir ialah Subhanallah. Okey, yang terakhir ni bukan ini sebenarnya ya. Yang terakhir ialah okey, kita ambil sikit. Yang terakhir ni okey. Yang terakhir ni ialah pertusan para nabi dan rasul adalah harus bagi Allah dan merupakan rahmat Allah kepada manusia. Maksud dia sebenarnya Allah boleh je nak sampaikan apa yang dia nak ni sendiri. Maksud Allah tu kan berdiri sendiri. Tetapi dia adalah sifat haruslah Allah utuskan manusia. Adalah sebab-sebab dia kan. Contohnya, apabila Allah utuskan para nabi dan rasul daripada kalangan manusia, kita boleh tahu cara beribadat. Kita adalah hikmahnya kenapa Allah utuskan para utusan ni daripada kalangan manusia. So kita antara satu yang Ustazah boleh sebut, bila rasul ni ataupun nabi adalah daripada manusia, okey, kita kan mudah nak communicate, mudah nak komunikasi, mudah nak ibadat dan sebagainya. Tu antara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah.